Boleh. Okay, so thank you terima kasih dan selamat datang ke Teppanyaki pada pagi ini. So first 3 words to express my feeling adalah refresh, energy dan power. Okay, so refresh energy because Sifu baru workout, baru habis workout. So memang hari ini minggu yang baru. So kita kena refresh sendiri supaya kita ada semangat yang tinggi pada minggu yang baru. Okay. So di sini first Sifu nak bersyukur. Sifu nak share something lah, nak share something. So dia cepat panggil you punya downline, you punya group masuk because Sifu sharing ini sangat penting. So di sini apa yang Sifu nak share hari ini adalah apa tau? Adalah rahsia. Rahsia bagaimana Sifu boleh konsisten. Sifu boleh konsisten 23 tahun CBM. So di Malaysia inilah rekod lah. Inilah rekod setakat ini, belum ada orang yang capai lagi 23 tahun berturut-turut CBM. So yang penting adalah Sifu nak share rahsia dia. Siapa nak tahu apa rahsia dia ada? Tulis me dalam chat room. Siapa nak tahu rahsia? Siapa nak macam Sifu ada? Siapa yang nak kaya, nak ada lifestyle macam Sifu ada tak? Tulis me dalam chat room. So because hari ini Sifu nak share rahsia dia. Okay, so baru-baru ini, I rasa last week, minggu lepas, ada leader Sifu yang message Sifu. Sebenarnya bukan message Sifu ada check. Sifu ada check CC tau. Check CC leader. So lepas tu Sifu ada send reminder kepada leader lah. Leader Sifu ini. So ada leader yang terkejut bila terima message dari Sifu. Kenapa? Because dia nampak Sifu masih ada monitor dia tau. Hey, jangan main-main I ingat tak ada orang nampak apa I buat, apa I tak buat, okay? Sebenarnya Sifu ada monitor, Sifu hantar message kepada dia. So dia terkejut tau, lepas tu dia hantar balik message. Dia minta tolong Sifu. Ini MDM tau, ini MDM juga. $1 million, okay? So dia minta Sifu nasihat. So Sifu, bagaimana I nak bangkit, I nak double, triple I punya income, I punya CC. Dia tanya Sifu lah. Okay? So Sifu pun jawablah. Hari ni lah Sifu nak bagi rahsia. Sebenarnya Sifu nak tanya kamu semua di sini lah. Okay. You orang rasa ini leader macam leader kita yang sudah untung berjuta-juta. You rasa adakah ada yang dulu PNM sampai 100 cc, sampai 200 cc, sampai 70 80 cc. So tiba-tiba cc dia jatuh sampai 20 cc, 30 cc. So Sifu nak tanya you orang, adakah sebabnya ini leader kita sudah hilang skill dia? Ada tak? You rasa dia sudah lupa macam mana nak banner, macam mana nak bentang GEP, macam mana nak buat demo. You rasakah adakah itu sebab? Siapa jawab Sifu You rasa betul tak itu sebab dia sudah hilang dia punya skill? You tulis 1. Kalau tidak, you tulis 2. You rasa adakah leader-leader kita ini dia hilang skill, you tulis 1. You kalau you rasa dia hilang skill, dia sudah tak tahu macam mana nak cakap, sudah tak tahu macam mana nak buat demo, tiba-tiba ilmu dia semua hilang, you tulis 1. Kalau tidak, you tulis 2. Okay? So Sifu nak bagi tahu you orang, tengok you orang cerdik ke tak cerdik. You rasa orang ini ilmu dia tiba-tiba hilang ke atau ada sebab lain? Kalau you rasa ilmu dia hilang, tiba-tiba hilang semua, you tulis 1. Atau ada sebab lain, you tulis 2. Kita tengok. Mana 1 ke 2? Ilmu dia hilang, 1.
Kalau ada sebab lain, 2. So ada tak? So hari ini Sifu nak share sebenarnya tak mungkin ilmu kita boleh hilang. So itu satu bukan sebab dia. Satu itu bukan sebab dia. Takkan you tahu bentang GP tiba-tiba you lupa. Macam mana nak bentang GP? You tahu buat demo tiba-tiba you tak tahu mau pakai apa pakai apa brand itu iodine kah apakah you tiba-tiba you lupa tak mungkin itu tak boleh. Itu bukan sebab dia. Sebab dia adalah apa? Sebab dia semua jawapan ada dekat sistem. You percaya apa Sifu cakap Semua jawapan ada pada sistem. So kalau ada leader yang CC dia dulu tinggi, tiba-tiba dia jatuh rendah, itu mesti sebab dia mesti adalah dia sudah tak guna sistem dengan sepenuh, dia tak ikut sistem dengan sepenuh, atau dia lupa buat apa yang dia adakan dalam sistem itu. Okay. So Sifu nak bagi tahu so sekarang adalah satu zaman yang sangat luar biasa. You tahu apa maksud dia luar biasa? Zaman ini adalah zaman yang kita panggil uncertainty. Uncertainty maksudnya kita tak tahu Kita tak tahu. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apa akan terjadi, kita tak tahu. Uncertainty. Dia boleh jadi apa-apa saja, okay? Because mungkin robot akan gantikan manusia. So ramai orang yang akan hilang kerja, tak boleh buat apa, okay? Yes, uncertainty, ketidaktentuan. Okay, thank you. Uncertainty punya zaman. So bila uncertainty punya zaman, itulah zaman siapa-siapa saja boleh muncul sebagai juara. You percaya apa Sifu cakap? So Sifu guna berapa tahun untuk jadi top 1? You orang tahu tak? Sifu guna berapa tahun untuk jadi top number 1 di Malaysia? Di Asia guna berapa tahun? You tahu tak? Lebih 10 tahun. More than 10 years. Sifu rasa dalam 12 tahun. 12 tahun Sifu buat. Sifu konsisten 12 tahun untuk jadi top 1 dekat Malaysia. Okay, bermakna apa? Bermakna kita bukan kata Sifu bukan orang yang masuk forward lepas tu cepat-cepat 2-3 tahun jadi top. Bukan. Okay? Sifu adalah jenis orang yang sangat menekankan menekankan defense system. Defense system. Okay? Because kenapa? Because bila uncertainty datang, contoh pada pada 6 tahun. 6 tahun selepas Sifu join Forever. 6 tahun selepas Sifu join Forever. So di Malaysia ada berlakunya satu uncertainty satu peristiwa yang sangat earthquake dia cakap gempa bumi di Forever Malaysia. So upline bukan upline Sifu bersama Forever. So upline dan upline Sifu mereka lompat pergi company lain. Mereka jump to other company dan mereka buat company lain. So apa terjadi? Dan upline Sifu bukan orang biasa-biasa tau. Mereka adalah top leader, top 5 top 5 leader dekat Malaysia. So tiba-tiba mereka lompat pergi company lain, apa terjadi? So the whole Forever Malaysia sudah jadi jadi uncertainty. You faham tak? Uncertainty. So ada orang yang ragu-ragu. Dia cakap, macam mana I mau ikut ini leader ke I mau stay dekat Forever? Faham tak? So Malaysia pernah berlaku peristiwa seperti ini. So ada orang yang dia ikut pergi company lain. Ada orang macam Sifu stay. Dan pada masa itu baru Sifu tahu mengapa pentingnya sistem. Kenapa pentingnya defense system. So mula itu Sifu sangat tekan defense system. Sifu nak bina mula itu kita buat sistem, kita nak bina satu sistem supaya kita tidak senang dipengaruhi oleh benda-benda dekat luar tau. Benda-benda dekat dia tidak akan dipengaruhi. Of course bila ada ketidaktentuan, okay, dia mesti ada pengaruh tau. Dia pengaruh, dia datang, dia kacau, ada kacau emosi, kacau you apa. Okay, tapi yang penting adalah, okay, kita yakin setia
Yakin setia pun salah satu nilai dalam sistem BOI. Itu sebab kalau you tidak yakin dan tidak setia, you pergi lompat pergi benda lain, itu bermakna you sudah tak follow sistem. You sudah tak follow sistem. Itu sebab kenapa you jatuh, you sangat teruk semua, okay? Itu sebab sangat penting. Okay? So masa itu Sifu sangat tekan sistem. Pada mula itu, Sifu mula bina itu masa uncertainty, itulah peluang yang terbaik. Peluang yang terbaik kita boleh muncul sebagai juara dan Sifu guna hanya berapa? Guna dalam 5-6 tahun. 5-6 tahun, okay, untuk muncul. Untuk apa? Untuk masuk ke top 10. Masa itu Sifu top 20 pun belum ada, top 20 pun tak ada. So tapi Sifu ambil usaha pada masa zaman yang ke uncertainty, bila ramai orang tengah keram kabut, so kita ambil peluang, kita cepat usaha, kita menghadapi cabaran, kita mengatasi cabaran. Okay, kita masuk dalam top 10, lepas tu kita kejar lagi masuk dalam top 5, lepas tu kita kejar lagi, kita jadi top 1 di Malaysia. Okay, pada zaman apa? Pada zaman uncertainty. Itu sebab kenapa Sifu tekan di sini. Uncertainty adalah peluang yang terbaik. Siapa-siapa boleh jadi juara. Okay, so satu contoh lagi, 5 tahun yang lepas, 2018. Okay, masa Sifu dijemput pergi Jepun, Forever Jepun tau. Sifu bagi ceramah GLT seminar. You tahu tak? Berapa ramai orang ramai. Beribu orang datang belajar. So mereka belajar, antara peserta ini salah seorang adalah siapa tahu? Adalah Honami. Dan masa itu Honami is not even top 300. You dengar baik-baik ayah orang dia 300 pun top 300 pun bukan masa itu di Jepun. Dia baru buat 1000 cc. 1000 cc. So masa dia datang, dia salah seorang peserta saja dalam seminar Sifu dan dia tak ada peluang boleh jumpa one to one tau. Because hanya itu apa? Hanya yang LCM PCM, sorry. Bukan LCM, PCM ke atas baru boleh makan bersama Sifu tau. Kalau you bukan PCM dekat Jepun, Jepun dia ada PCM tau. Dia bukan PCM, you tak boleh makan bersama Sifu, bersama GLT. So Honami adalah 1000 cc masa itu. Okay, you tengok, tak sampai 5 tahun. Hari ini Honami jadi top 1 bukan di Jepun saja tapi top 1 di seluruh dunia. Termasuk dia menewaskan top 1 dunia yang pegang top 1 selama 15 tahun di dunia. Rough Kid pun dia boleh tewaskan. Okay, pada zaman apa? Pada zaman uncertainty. So ini yang Sifu nak bagi tahu you. Because kenapa? Because COVID. Bila COVID datang, saat ini dunia sudah jadi uncertainty world. Dan ada ramai yang dia mati. Dia mati dekat COVID. Bukan mati ada mati juga. Ada orang yang bisnes mati dekat COVID. Tapi ada orang yang dia muncul, dia ambil peluang, dia guna online, dia guna apa? Dia guna sosial media, dia guna influence, okay? Dia berjaya bina satu empire macam Honami. Dia bina satu empire dan dalam 5 tahun saja dia muncul sebagai juara, okay? Nah, apa yang Sifu nak sampaikan di sini adalah zaman uncertainty is the best time, adalah zaman yang terbaik. Dan siapa-siapa di sini pun boleh muncul sebagai juara. Bukan Sifu, bukan orang baru saja. Honami sebenarnya bukan orang baru. Masa Sifu jumpa Honami, dia sudah, saya rasa sudah 4-5 tahun dalam bisnes. Okay? So, sampai hari ini mungkin 8-9 tahun dalam bisnes. So, dia bukan kira you berapa lama dalam bisnes ini. Dia kira siapa yang boleh nampak peluang uncertainty. Ada orang macam Sifu pun. Sifu 12 tahun. Lepas 12 tahun, baru ada peluang uncertainty. 12 tahun, baru Sifu berjaya muncul sebagai juara. Tapi Sifu pun sampai tahun ke-6, ke-7. Baru ada uncertainty. Itu masa Sifu bina pun Sifu guna 5 tahun. 5 tahun untuk muncul sebagai juara.
Faham tak? So hari ini Sifu nak kamu orang tengok tengok peluang ini. Bila uncertainty datang, memang ada, banyak orang bagi, ada yang buat lain, ada yang berhenti, ada yang cakap negatif, ada yang macam-macam. Okay, yang penting adalah siapa yang boleh menghadapi cabaran, mengatasi cabaran, mereka akan muncul sebagai juara pada zaman uncertainty ini. Okay, so di sini Sifu nak tanya satu lagi. Okay, you rasanya, kalau itu orang dia punya sales dari tinggi, dari 100 cc, so tiba-tiba 80 cc tiba dia jatuh sampai 20 cc, 30 cc. So apa sebab yang lain? Okay, tadi orang cakap bukan sebab ilmu dia hilang. Okay, so boleh jawab Sifu dalam chat room tak? Apa sebab you rasanya mereka boleh tiba-tiba skill masih ada, kenapa tiba-tiba dia boleh jatuh? Okay, you boleh jawab Sifu dalam chat room. Okay, apa-apa saja you boleh jawab. You rasa lah apa? Break rules. Okay, selesa. Okay, very good. Hilang fokus. Okay, very good. Emosi. Comfort zone. Comfort zone. Okay, berhenti buat 3S. Langgar rules. Okay, kurang fokus. Yes, very good. Bounce back. Okay, kurang semangat. Ada luka batin. Okay, tak back to basic. Sihir emosi. Very good. Okay, you orang nampak semua orang ada jawapan dia. Nampak tak? Dia bukan satu saja jawapan, bukan satu sebab, tapi macam-macam jawapan you boleh nampak dalam chat room. You boleh nampak dalam chat room, dia banyak sebab. Okay, itu sebab yang penting adalah apa tau? Sifu sangat percaya satu benda. Sifu sangat percaya. Because masa Sifu belajar business dekat UTM, so Sifu ada belajar ada dalam satu kelas management management. Dia management dia ada banyak dia ada banyak jenis. Salah satu management yang Sifu paling suka adalah apa Adalah management by objective. You orang faham tak apa maksud dia? Management by objective. Okay? Management by objective bermakna apa Bermakna kita manage ikut apa ikut kita punya maklumat. Objektif itu maklumat kita, apa yang kita nak capai. So cara dia, masa itu kita yang tentukan. Kita sendiri dia bukan satu benda yang apa yes, manage ikut maklumat. Management by objektif. So apa yang kita nak, kita buat, kita ikut masa kita fleksibel, kita mau panjang masa, kita mau apa macam buat. Kita nak apa susun atur, kita nak jumpa berapa prospek, semua kita akan buat. Kita akan buat. So dia tak kisah you guna pagi ke, malam ke, petang ke. Itu dia tak ada kisah, Yang penting adalah kita capai maklumat kita. So ini adalah satu chapter yang Sifu paling suka pada zaman dulu Sifu sentiasa ingat kalau kita nak kalau kita nak kerja, bila kita habis sekolah, kita mesti kerja. So bila kita pergi kerja, kita mesti ada masa pagi kerja sampai petang semua, kita ada macam ini. Tapi bila Sifu kaji balik, sebenarnya dia tak semesti kalau kita ada masa untuk kawal pekerja, dia tak semestinya mereka dapat perform. Ada yang juga dia datang kerja pun kita tak nampak dia perform dia mungkin datang dia tidur saja dekat office, dia tak buat kerja, dia rehat, dia tengok masa saja. Dia tengok masa bila datang kerja, mula kerja, dia tengok masa bila tea break. Lepas tea break balik, dia tengok masa bila lunch. Bila lunch balik, dia tengok bila masa petang tea break. Bila habis kerja. Ini orang memang dia guna masa pun tak guna. Ini orang dia dalam otak dia tak ada maklumat, dia tak ada objektif. So kalau you tanya Sifu lagi suka kalau kita boleh management by objektif. Macam Sifu sangat senang. Sifu masuk kerja, one thing. Mula-mula Sifu belajar ilmu. Lepas tu Sifu bagi tahu superior Sifu. I cakap setiap bulan berapa target saya. I tanya sendiri. Tak perlu dia cakap.
Berapa target saya? Dia cakap, you punya target you kena buat 1/2 juta sales kepada syarikat. So, I pergi buat lah. I pergi buat, I keluar, okay, I arrange my time. Okay, I keluar, I jumpa customers, I pergi beli lunch kepada customers, pergi jadi kawan, build relationship semua tau. Okay, kita buat, okay. Lepas tu, kita dapat sales tau. Kita banner, kita punya PR, kita punya hubungan tau. So, lepas tu ini orang tak senang nak curi. Dia akan datang balik, okay, setiap kali dia akan datang balik. Dia akan beli order dengan Sifu. Itu sebab setiap bulan, I boleh serahkan $500,000 kepada saya punya bos. So itu sebab Sifu jadi top sales. Top sales dekat syarikat yang baru tau. Syarikat Itali, yang syarikat baru, Sifu boleh jadi top sales. Kenapa? Because Sifu manage by objective. Sifu bukan manage by time. Waktu kerja. Bukan datang sini kerja, tunggu minum, tunggu apa, bukan. Kita tahu apa target kita, apa yang kita capai, kita nak kasih untung syarikat, baru syarikat boleh bayar kita gaji. Betul tak? Kalau tidak, macam mana syarikat nak bayar kita gaji? Kenapa ada ramai orang bila sudah kerja sama kerajaan, dia jadi sangat relax tau, sangat relax. Sangat malas dia jadi. Boleh cakap macam itu. Kenapa? Tunggu. Kerja, tunggu. Tea break, tunggu lunch, tunggu habis kerja, tunggu pencen. So dia sepanjang kehidupan dia semua tunggu saja. Tunggu. Kenapa? Dia ingat ini government, dia adalah apa? Dia ada itu apa? Lubuk emas. You mau berapa dia boleh bayar. You make gaji mesti mau bayar sama lu. Itu sebab dia orang jadi sangat malas, sangat relax. Ini akan bunuh. Benda ini akan bunuh ini semua orang sepanjang hidup mereka. Sampai lain hari dia nak cerita sama anak, cucu, cicit, apakah pencapaian nenek moyang. Cakap tak ada. Pencapaian nenek moyang, tunggu kerja, tunggu habis kerja, tunggu pencen. Tunggu kerja, tunggu habis kerja, tunggu pencen. You faham tak? That's why itu adalah satu pekerjaan yang sangatlah Sifu rasa itu yang membunuh. Itu yang membunuh kita, orang Malaysia. Itu tabiat. You faham tak? That's why management by objective, dia adalah apa tau? Dia adalah macam contoh, kita nak buat sesuatu, kita mesti nak capai. Tak kira apa, itu apa, zaman baik ke, zaman uncertainty ke, apakah kita mesti nak capai, okay? You tengok, siapa sini you rasa you lebih banyak kerja daripada Sifu, you lebih banyak downline you mau jaga daripada Sifu, ada tak? Siapa di sini you rasa you punya downline lebih ramai daripada Sifu? You mau buat kerja lebih. You mau banner sistem, mau susun atau mau planning kickstart apakah. You apa pun tak. You hanya jaga berapa? Jaga new VIP, jaga novice customer, baru mula banner saja. Mana ada you kata, I sangat susah, Sifu sangat busy saya. I tak boleh buat. Sifu sangat busy. Walaupun busy, tapi Sifu masih manage by objective. Sifu tak akan buangkan masa Sifu bagi buat kerja yang tak ada productivity. You faham tak? So itu sebab you tengok Sifu nak share. Okay, ini adalah apa tau? Ini adalah Sifu punya chairman bonus. Okay, ini tahun ini baru 26 Jun. So management objective adalah by Jun kita mesti ada 350 cc sekurang-kurangnya PNM. 350 cc. So Sifu sudah capai 365 cc. Okay, Sifu sudah melepasi objektif yang Sifu patut nak capai. Okay, dan new cc dia nak 150 cc pada 1 tahun. So sampai Jun you mesti kena ada 75 cc setakat ini. Tapi Sifu sudah selesai 164. Maksudnya new cc semua Sifu selesai. So sekarang hanya tinggal ini separuh saja. Okay? Dan jangan lupa Sifu bukan buat 700. Sifu buat 500, 600 sudah cukup. Sifu level 2, level 3 CBM. Okay? You orang kena faham tau. So Sifu, kenapa Sifu boleh konsisten CBM selama 23 tahun? Kenapa? Because Sifu management by objective. Kalau anda ada yang loose, ada yang lost direction, I sudah tak tahu nak pergi mana,
Jawapan ada dekat sistem. BOI 9333 sistem. Apa yang you orang semua jawab dekat sana? Oh, emosi kah, apakah ini kah, tak fokus kah, apakah? Semua you boleh dapat jawapan dia ada dekat BOI sistem. Okay? You percaya apa kita buat. Faham tak? That's why ini adalah penting. Management by objective. Okay? You tak ada alasan lagi. You jangan cakap you lebih sibuk daripada Sifu. You mau jaga lebih ramai downline daripada Sifu. You jangan bagi alasan ini. Okay? You buat ikut you punya objektif. You nak manager ke, you nak F2D ke, you nak apa ke, Sifu nak you tengok objektif you. Okay? Faham tak? Ini adalah lesson yang paling penting pagi ini. Management by objective. Dan uncertainty is the best time. Kita boleh muncul sebagai juara. Okay? Sifu pesan semua mesti kena ambil peluang ini. Okay? So, notice, seterusnya Sifu nak bagi notice adalah, okay, ini baju baru, BOI, kalau you orang yang jenis senang lupa sistem, orang yang senang lupa sistem, pakailah baju ini. Bila you pakai baju ini, you nampak, I am forever, health, wealth, freedom, BO. So, I ingat balik sistem, okay? Dan ini sekarang pre-order telah dibuka, tapi sampai esok saja, sudah tak ada bulk purchase, discount, dan sampai besok setiap helai t-shirt yang anda tempah, you akan dapat ini planner percuma. Okay, planner 2023 percuma. Okay, ini stock last. Ini kita masih ada stok, kita akan hadiah sampai habis. So kalau you sempat, you order cepat, you boleh dapat. Kalau sudah habis, means sudah tak ada lah. So Sifu akan share link dekat sini. So bagi anda semua cepat klik itu link, cepat masuk pergi tempah sampai esok saja. Buat order dan you boleh pilih apa size yang tulis dalam itu apa, itu nota sana. Remark apa size yang you perlu, okay? Lepas tu satu good news lagi adalah Chinese punya GP book limited edition sudah ada. So bagi anda yang nak buat Chinese market, you nak buku GP book bahasa Cina, so inilah link dia untuk tempah dan ini pun limited edition. Ini limited edition. So siapa cepat, siapa dapat, okay? Sudah sold out more than half. Okay? Sudah sold out, I rasa sudah sold out 60%. So sekarang tinggal dalam 40% saja buku GP Chinese. Okay? So ini adalah antara news, good news yang Sifu nak sampaikan kepada anda semua. Nak tempah t-shirt, nak tempah GP book Chinese, cepat. Dan juga website kita. So siapa yang ada VIP baru, so you boleh guna, guna. Atau you boleh rujuk kepada MDM Sifu, kerana Sifu sudah bagi mandate kepada kita punya MDM supaya mereka boleh tengok mana satu leader yang mereka rasa boleh guna website learning portal ini. So Sifu izinkan mereka untuk sharekan password kepada leader-leader yang tertentu yang mereka rasa sesuai. Okay? So di sini adalah sharing daripada Sifu dan seterusnya Sifu akan buka pentas ini kepada anda untuk buat sharing. Okay, first kita nak jemput Effie Rahmat. Yes. Effie? Pagi. Hello Sifu. Nama saya Effie Rahmat. Saya dari Ulu Bendul Negeri Sembilan. Upline saya Noli. Alhamdulillah saya daripada Al-Ujab Circle. Okey, so saya nak share 3 kesyukuran saya hari ini. Pertama adalah saya bersyukur sangat Allah temukan saya dengan bisnes terbaik, sistem yang terbaik macam Sifu sebut tadi. Sifu sendiri manage by objective. So kita orang semua akan kena follow Sifu macam tu. Dan saya rasa kalau ada dekat luar sana kawan-kawan kita yang belum nak
join kita hanyalah sebab kita belum dapat explain sistem kita yang apa yang terbaik macam yang kita nampak. So kita kena terus bersemangat sebab kita perlu bantu kawan-kawan kita kat luar sana, insyaAllah. Okey, Sifu, yang kedua, saya rasa sangat seronok dan bersyukur sebab saya ada ilmu yang sangat banyak untuk saya belajar. Sebenarnya saya bekerja dekat kerajaan lah, dan saya seorang orang IT, tapi bila saya join Forever, saya rasa macam banyak sangat, oh benda ni aku tak tahu, benda ni aku tak tahu. Jadi kita semua kena sentiasa belajar, kena sentiasa top up ilmu. Jadi yang itu saya sangat bersyukur. Okey, dan yang ketiga, saya rasa sangat bersyukur pagi ni sebab kita ada produk sunnah yang sangat bagus. Pagi tadi pukul 4 pagi, anak perempuan saya dia terbangun. Dia batuk sangat teruk. So apa saya buat? Saya sapu minyak, lepas tu saya ambilkan dia madu, campur ambil air, campur madu, kemudian bagi dia minum. Lepas tu dia ada batuk sikit-sikit dan lepas tu dia boleh tidur dengan nyenyak. So kita sangat happy lah benda tu. Kita tahu kita ada produk yang baik dan sangat bagus. Okey, itu 3 Sifu. Kita kena ingat orang kat luar sana ramai yang sangat memerlukan kita. Kita kena terus semangat, tak boleh stop. Macam Sifu sebut tadi, kita kena shine during uncertainty. Jadi apa pun keadaan kat luar sana, kita kena shine. Kita kena muncul sebagai juara. Okey, itu je Sifu. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, so ini downline, upline siapa? Ini orang yang sharing dekat Teppanyaki. Semua kita bagi dia, bagi mereka guna learning portal. So upline, MDM upline, sila share kepada FE. Itu password, itu code bagaimana nak masuk learning portal kita. Okay? Situ kita kasih siapa yang share secara percuma, you boleh guna learning portal. Okay? So seterusnya kita nak jemput MDM. Yes, Nadia. Saya Sifu ucapkan selamat pagi semua. Okay. Syukur Alhamdulillah hari ini hari Isnin dan nak raya haji dan nak cuti panjang, tapi rezeki betul lah. Bila kita nak sesuatu tu dia akan ada fokus. So terima kasih Sifu untuk nasihat yang sangat best pagi ni. Masyarakat Najah pun macam Sifu remind balik kan, kita dah rasa income juta-juta, dah rasa naik pentas dunia. Lepas tu kadang-kadang kita rasa mana ni, kenapa macam tak berapa nak jadi kan. Memang kena follow sistem balik. Sebab tu macam Kak Najah setiap kali buat apa-apa kan, Kak Najah tadi pula malam ni Kak Sifu Najah kan, kalau kita memang akan print siap-siap benda ni, Art of War dengan bila contoh akhirnya dia datang, Kak Najah sedang. Kak Najah dia kebanyakan emosi. So bila dapat emosi ni, bila kita tengok balik yang mind mapping kan, memang kena tengok balik sistem. Macam ni. Kan kenapa kalau bab-bab nak apa, bila dia kata dia ada masalah emosi ke, repair yang mana? Tengok ni peraturan 1 2 3 biasa mesti dia langgar. Tak masuk kelas. Dan kebanyakannya macam Kak Najah sendiri pun, kalau kita tak berapa nak bermotivasi, bukan kita tak masuk kelas, kelas masuk tapi kita tak buat. Kita tak pergi coaching, kita tak pergi latih FBO, kita tak pergi GEP, kita tak buat prospecting, name listing tu kita biar je. Tu memang benda yang kita cakap je dah 8 tahun ni rasa insaf lah. Najah datang nak tolong orang lagi ke? Benda-benda macam tu yang membuatkan kita punya big why ni bangun balik, kita punya gegasi. So nak curan hari ni dapat buka booth dekat tempat yang kita orang biasa buka booth. Harga murah je RM30, tapi dia punya biasanya yang customer ni daripada Singapura, daripada luar negara. So sangat best lah untuk kita orang belajar. So syukur Alhamdulillah tu kegembiraan pertama. Yang kedua, still ada anak buah yang memang follow. Ni memang offline punya orang. So thank you Kak Liza, sama-sama nak berjuang dekat booth ni. So hari ni kita orang buat fresh aloe vera gitu. So nak minta doa daripada BOI, nak minta doa Sifu dan semua untuk yang dah leader lah terutamanya, tolong betul baik. Kita risau sebab Kak Najah tengok sekarang ni company kan lain. Dia sekarang ada trip pergi Alaska, ada trip pergi Croatia. Tapi sangat berbeza dengan macam mana Forever trip kita kalau pergi travel. Dapat gubernur. Lepas tu kita ramai-ramai tu satu dunia ni. Ada yang aktif kulit kuning, kulit biru. Kan sangat jauh beza. Sebab tu
sangat cukup ada kat Forever dan happy sihat walafiat untuk share lagi peluang best ni dekat ramai lagi orang. So doakan Kak Najah, Kak Liza dan semua anak tim yang sedang berjuang buka push, yang sedang berjuang nak completekan 5 sisi, 10 sisi CBM, EMR dimudahkan dan dapat close VIP ramai-ramai lah. So thank you Sifu, I love you semua. Assalamualaikum. Okay, thank you. So kita sama-sama doakan tim Najah berjaya sponsor ramai VIP dan dapat banyak customer dengan booth yang mereka buat pada hari ini. Okay. So seterusnya kita nak jemput Ida Win. Okey, Sifu. Okey. Sifu, selamat pagi. Dengar? Dengar. Okey, selamat pagi Sifu. Sepatutnya saya 2 minggu hari tu nak masukkan sharing tapi saya ada kerja tolong suami. Okey. Alhamdulillah ya Sifu, diberi keberkatan hari ini, kesihatan yang lebih baiklah pada diri saya. Testimoni produk banyak membantu untuk customer terus GAP terus. Sebab saya guna, saya terus GAP kepada customer yang bertanya kan. Contoh macam aloe vera, sebab kita minum terus kan, apa rasa kat badan. Sebab kita tak sama dengan orang lain kan. Dia rasa apa, kita rasa apa. Saya bagi test minum, dia kata rasa ni. Okey, saya tunjuk terus rasa-rasa tu. Dia cakap, ya Allah, saya banyak toksin ni, dia cakap gitu. Apa yang patut saya ambil? Saya terus bagi set dia, ni. Tapi aloe vera ni free kalau masuk ahli. Dia setujulah kan. Terus masuk ahli, lepas tu dia dapatkan aloe vera tu sebotol. Alhamdulillah, saya sharing yang kedua ni, alhamdulillah semalam saya tolong suami pergi mengecat rumah customer lah kan. Okey, isteri dia, saya buka cerita je pasal aloe vera. Awak ni makin cergas je hari-hari, dia cakap. Makin lawa je, dia cakap gitu kan. Biarpun tak pakai makeup apa, cantik je, dia cakap gitu. Lepas tu saya cakap tak apa, saya cakap mungkin rezeki Allah bagi saya cantik, saya cakap gitu kan. Tapi dalam cantik tu saya ada mengamalkan suplemen. Saya minum aloe vera dengan RTC, madu, saya cakap gitu. Wah, dia cakap, saya nak cubalah, dia cakap gitu. Okey, saya bawalah satu produk tu, set Clean9 untuk isteri dia ke rumah tu. Saya pun GEP-kanlah semalam. Lepas tu saya bawa produk yang lain-lain tu, yang kecil-kecil lah saya bawa. Ubat gigi, Bepollen, aloe head. Saya bawa lah tu sikit-sikit kan. Saya keluarkan semua, letak atas meja. Saya GEP-kan satu-satu. Dia cakap, saya nak ambil lah semua. Saya cakap gitu. Buat apa nak ambil semua? Sebab belum tahu lagi nak gunakan. Saya cakap gitu. Okey, macam ni je. Tak payah ambil Clean9 ni. Ambil sekali set SYJ pack. Dia cakap murah sekali, ambil banyak ke? Ya, saya cakap awak masuk ahli, dapat free sebotol aloe vera. Lepas tu SYJ pack tu cuma 1,600 je. Siap semua tu. Saya cakap gitu. Saya tunjuklah, terus dia cakap okey, saya setuju. Dia cakap, saya pun ambil dia punya gambar IC, minta data-data semua, minta dia punya Gmail apa semua. Malam tu saya buat urusan untuk pendaftaran dia. Lepas tu dia ada transfer lah. Sebelah petang tu dia transfer 1,600 kat saya. Lepas tu dia cakap dia nak tambah lagi produk lain untuk anak-anaknya sebab dia ada eczema. Dia tambah produk lain yang luar. Jadi dia transfer lagi 460, saya dah kira. Jadi semua RM2,060. Siap register, siap SYJ pack. Alhamdulillah, syukur ya Allah, saya cakap gitu kan. Lepas tu saya pun balik tengah hari masak-masak kat rumah untuk suami, untuk anak makan. Saya pun rehat, lepas tu saya mandi-mandi apa semua, solat apa semua. Saya duduk balik kat Soho saya buat inilah catatan untuk produk kawan ni sebab hari ni saya nak pergi center terus nak buat dia punya SYJ pack. Sebab semalam saya dah daftarkan dia ahli. Hari ni saya beli terus direct ke center. Lepas tu, dah macam tu petang tu, saya maghrib tu, saya dah mandi apa semua. Saya duduk balik lepas maghrib tu dekat Soho saya. Lepas isyak tu ada masuk lagi orang nak aloe vera free. Saya terus buat GP, saya cakap okey.
awak berminat nak masuk aloe vera free ni, saya terus bagi gambar yang set aloe vera free bayar RM90. Dia terus setuju, terus transfer kat saya. Malam tu juga saya buatkan dia ahli terus. Alhamdulillah. Jadi semalam saya buat online, dapat 2 orang. Seorang FBO, yang seorang terus masuk SYJPAC. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga ilmu-ilmu yang Sipu bagi, lepas tu leader-leader yang banyak membantu, masuk kelas apa semua. Saya pun buat, saya tolong suami saya sambil saya buat GEP dengan orang. Saya jumpa kat mana-mana orang, dengar je sakit apa semua, saya terus cakap, abang sakit apa? Saya cakap gitu. Saya ni lah macam tak boleh buang air besar. Maksudnya ni lah, apa buasi? Ya, dia cakap gitu. Oh, sek buasi saya ada guna. Saya cakap, apa benda tu? Dia cakap gitu. Dia aloe vera. Macam best je aloe vera. Macam saya pernah rasa tengok benda tu. Dia cakap gitu. Ya, memang semua orang pernah tengok. Tapi tak tahu apa isi dalam aloe vera tu. Dia tahu minum tapi dia tak tahu apa fungsi dia. Okey, dia cakap, saya ambil nombor ni. Saya memang nak, dia cakap gitu. Okey, saya cakap boleh. Nanti saya bagi gambar apa semua. Saya jumpa abang. Abang nak, saya terus hantar kat rumah abang. Saya tak kisahlah abang nak macam mana pun, saya akan tunjuk. Tapi dalam selit-selit tu, kita bawa lah satu beg kan. Dalam selit tu mesti ada orang nak ambil, nak tu, nak ni. Kita cerita je. GEP-nya macam tu je. Kalau kita buat lagi lampu-lampu tu, mungkin lagi lah saya cakap, tak tahu nak cakap apa. Memang semualah dia nak ambil. Kan. Okey, Sipu, tu je pesanan saya punya MDM Siti Rafida. Dia ajar saya, dia nak jadi supervisor ni kena supervisor solid. Lepas tu 25 cc kena LMSD lah. Target satu hari 1 cc. 30 hari 30 cc. InsyaAllah doakan saya rajin dan selalu bersemangat, Sifu. Okey, terima kasih, Sifu. Okay, thank you. Wow. So Siti Rafida kena apa? Kena minta itu password daripada Siti Rafida. Boleh masuk learning portal dan yang penting betul. Solid supervisor itulah apa standard yang kita boleh menang apa? Menang AA. AA elite AA incentive, okay? Nak jumpa you next year kita dekat cruise nanti Okay, so thank you dan kita sama-sama doakan Ida sponsor lebih ramai lagi VIP. Yang penting boleh banner. Banner fighter group secepat mungkin, okay? So thank you. So seterusnya kita nak jemput Noli. Okay. Assalamualaikum, pagi. Okey, kejap saya buang blurkan ni. Okey, pagi. Okey, terima kasih Sifu bagi saya peluang. Okey, kalau anak buah sharing takkan upline tak sharing kan? Okey, terima kasih Effie. Buka pagi ni dengan semangat yang penuh membara. Tak sangka sesi coaching malam tadi membuahkan hasil yang luar biasa pada Kak Effie. Noli doakan Kak Effie berjaya. Terus speed, okey? Noli first of all nak ucapkan kesyukuran pagi ni. Alhamdulillah diberikan nafas, masih lagi berada dalam forever dalam BOS system. Yang kedua, Noli sangat-sangat bersyukur Noli tak kembali bekerja. Okay, untuk information semasa buat forever, Noli ada buat berhenti buat forever selama 3 bulan. Noli kembali bekerja sebenarnya. Tetapi Noli tak rasa tak dapat nikmat duduk berjumpa dengan Allah. Semua masa tu terkejar-kejar. Bila Noli kembali bekerja 3 bulan tu berkejar-kejaran. Noli rasa macam tak cukup masa. Sangat-sangat berbeza. Sedangkan apa yang Noli nak ada masa dengan Tuhan, Noli nak ada masa dengan anak-anak dan keluarga. Itu yang Noli nak. Tapi Noli cuba buat 3 bulan tu, rupanya salah tindakan Noli. Jadi Noli come back to forever. Noli buat betul-betul. Itu yang up and down lah Noli punya emosi. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada Noli punya manager, manager Fakia, Noli daripada Susu Galuh Al Ujab Circle. Terima kasih pada Sifu Lila, Sifu Mia yang
selalu tak putus-putus bagi motivasi, bagi semangat, bagi sokongan, bagi support at anywhere, every time I need your support. Thank you very much Kak Miza. Terima kasih semua. Noli sangat-sangat bersyukur berada dalam circle ni. Kesyukuran yang ketiga, Noli sangat-sangat bersyukur. Noli dah berada dah tahap ni. Noli nak fight untuk supervisor. Noli harapkan doa semua. Doakan untuk Noli lagi sikit lagi. Doakan untuk Noli fight untuk supervisor hari ni. Pasti VIP 2 orang datang. Noli tengah tunggu dia punya khabar berita. Jadi doakan Noli, semoga semua yang nak berjuang bersama-sama Noli, izinkan Noli untuk guide semua. Guide yang berada di bawah Noli. Noli janji Noli akan bantu awak semua satu persatu. Sebab apa yang Noli ada, Noli memang nak transfer pada semua yang ada di bawah Noli. Jadi sama-sama kita fight, berada di platform yang betul untuk berjaya dunia akhirat. Banyak masa, banyak gembira, of course banyak duit. Okay, terima kasih Sifu dan semua jutawan BOI bagi Noli sharing pagi ni. Berkejaran sebenarnya kat luar tadi, berpeluh-peluh masuk ni, nampak Kak Effie sharing, oh tak boleh jadi ni, nak kena sharing ni. Dah lama sebenarnya tak sharing, last dengan Kak Miza bulan lepas tak silap. Okay, Noli nak ucapkan terima kasih pada semua dan Noli doakan pada semua yang join Tepayaki pagi ni, jadi CBM, capai segala insentif yang tertinggi dengan Forever, dapat jadi Eagle Manager setiap tahun. Amin. Okay, thank you. So Tania dapat VIP dan Tania boleh dapat learning portal. So nanti apply MDM kena bagi learning portal kepada Nolia juga, okay? So thank you. So seterusnya, okay, kita nak jemput MDM pula. Yes, Rawani. Hai, good morning Sifu. Morning. Okay, kita sangat-sangat bertuah. Okay, setiap hari Isnin dengan Rabu untuk Malay, kita dapat direct coaching dengan multi-millionaire mentor tau. Ya, okay. So kita kena bersyukur banyak-banyak ya, semua dekat BO International. Kita dapat direct coaching. Kalau Kak ni ada dengar ya, Kak ni dengar daripada dulu dia buat bisnes lain, bisnes MLM juga. Dia nak jumpa yang atas sikit je daripada dia, tidak dibenarkan. Faham tak? Dia cuma boleh pergi dekat macam yang kalau yang dah top-top tu, dia tak boleh pergi jumpa. Tak boleh pergi cakap, tak boleh pergi direct. Tak boleh pergi belajar dengan orang tu. Faham tak korang? Dekat bisnes lain dahsyat tau. Tapi dekat Forever, dekat BO International especially, kita ada dekat 30 orang $1 million mentor yang tak habis-habis nak mengajar kita. Lepas tu kita ada Sifu dengan Simu kan yang kita boleh belajar direct dengan mereka. Ya, jadi inilah yang kau ni sangat-sangat suka dekat BO International. Jadi korang tolonglah, janganlah buat perangai. Tak payahlah buat perangai. Kalau dah ada, hari ni ada berapa? 206 orang ni kan. Kalau dah hari ni korang ada dekat Tempayaki hari ni, pastikan korang sentiasa ada dekat sini sampai bila-bila, tahu tak? Sebab apa? Sebab kita akan ada story kita. Okay? Maksudnya ialah, apa yang kau ni nak bagi tahu kat sini ialah, bila kita buat business forever ni, kita nak create our own story. Ini yang kau ni sangat suka daripada dulu, be a hero of your own story. Okay? Bila you nak create story, maknanya perjalanan hidup dekat Forever ni, ya, sampaikan orang terinspirasi dengan kita, korang mesti boleh berjaya dekat Forever ni. Korang mesti akan setia walau apa pun yang berlaku. Walaupun tiba-tiba ada muncul satu bisnes yang wow, dia bagi untung 40% kan. Kan. Lepas tu korang tak tahu kan, rupanya tak betul pun bisnes tu. Tak boleh. Kita kena setia je dekat Forever. Dah tak payah dah toleh kiri kanan lagi dah. Create your own story. Faham tak? Sebab contoh macam Kak Wani kan. Masa Kak Wani join Forever, okay, Kak Wani dah share cerita Kak Wani ni dekat FB Kak Wani. Memang ramai orang like, ramai orang share.
Dan yang bestnya ramai bukan forever yang like. Kan dekat Wani punya FB tu ramai je orang forever yang follow kan. Tapi tengok aja kan. Tapi Kak Wani punya share tentang yang Kak Wani share hari apa ke hari tu? Hari ni hari apa? Hari Ahad kot. Hari Sabtu. Hari Sabtu kot Kak Wani share cerita Kak Wani, okay, dekat forever ni. Dan ramai orang bukan forever yang like. Itu yang kita nak. Okay, sebab apa tau? Kak Wani share Kak Wani punya rumah dekat Ipoh. Kepada orang yang belum tengok lagi. Kak Wani share dekat FB, rumah Kak Wani dekat Ipoh. Masa Kak Wani kena berhenti kerja sebab anak kena kanser, Kak Wani hilang gaji 5 angka. Ya, memang Kak Wani ada saving. Tapi kita pun tak naklah saving kita habis kan. Okay, tapi masa tu Kak Wani tetap fikir, yang aku nak kena selamatkan ialah rumah kat Ipoh tu. Nak tahu Kak Wani duduk Johor. Kak Wani pun ada rumah kat Johor, ada rumah dekat Ipoh. So Kak Wani nak selamatkan rumah kat Ipoh tu. Sebab apa? Sebab itu rumah mak bapak Kak Wani duduk. Faham tak? Kalau Kak Wani tak cari income, ya. Kalau Kak Wani beralasan, anak aku kan kena kanser, macam mana aku nak buat bisnes? Aku kan kena ulang alik hospital. Penat. Macam mana aku nak buat bisnes? Kalau Kak Wani ikutkan alasan tu, Kak Wani kan tak dapat tau. Tak dapat apa yang Kak Wani dah dapat. Banyak sangat dekat forever ni. Dengan 9 kalinya pergi international travel, dapat international travel kan. Okay, pergi ke US pun dah 3 kali, sampai ke Mexico. Benda yang tak sangka. Asalnya, sebenarnya tujuan Kak Wani buat business forever, walaupun Kak Wani kata Kak Wani nak RM500 je. Kan? Tapi sebenarnya aku nak selamatkan rumah mak bapak aku tu. Kalau tak aku nak bayar macam mana? Kalau Kak Wani kena katakan masa tu Kak Wani tak ada duit kan, habis duit rumah nak kena jual ke apa, Kak Wani boleh je jual rumah Kak Wani kat Johor. Kak Wani boleh pergi duduk sewa kan dengan anak-anak. It's okay. Tapi mak bapak Kak Wani mana boleh pergi sewa? Takkan Kak Wani nak cakap, hai, kan? Takkan kita nak bercakap, mak, abah, Wani dah tak ada duit nak bayar, dah tak kerja. Mak dengan abah kena pergi duduk sewa rumah, pergi rumah kecil. Takkan kita nak cakap macam tu? Betul tak? Tak sanggup, betul tak? Jadi sebenarnya Kak Wani ada big why yang sangat-sangat besar bila Kak Wani buat business forever ni, iaitu Kak Wani kena juga ada income, kena juga. Lepas tu masa Kak Wani kena berhenti kerja tu lah baru Kak Wani nampak pekerjaan kita ni boleh bila-bila je kena tarik. Faham tak? Kita bekerja ni bila-bila je kita boleh kena berhenti, kita terpaksa berhenti, kita diberhentikan. Faham tak? Bila-bila je. Tu sebab kita kena ada satu lagi pipeline. Ni Sifu selalu cakap. Kita kena ada pipeline lagi satu, iaitu business. Tapi buatlah business forever. Tak payah buat business lain. Kita orang dah kaji dah. Kita orang. Sifu dah kaji. Kak Wani dengan Abang Sodin pun dah kaji dah. Business lain memang alahai kan. Sekejap je lah tengok berjayanya kan. Tapi tidak dekat forever. Tengok upline kita semua. Diorang berjaya pun sebab pegang rules, ya, pegang nilai. Kita ada 9 nilai, kita ada 8 rules. Kita sebenarnya ada 12 rule. Tapi untuk basic kita ada 8 rules yang kita kena ikut dan pegang. Kalau korang pegang tu, memang korang boleh berjaya sangat dekat forever ni. Kena ada big why yang terdesak. Ramai orang hari ni ada, bulan depan tengok dah tak ada dah dekat forever. Sebab apa? Sebab tak ada big why terdesak. Tak ada rumah nak kena lelong, tak ada kereta nak kena tarik. Lagi apa? tak ada anak yang nyawa dekat leher. Tak ada. Itu sebabnya semua ambil apa? Semua mudah sangatlah give up. Memang maknanya korang memang dilahirkan, ditakdirkan untuk give up. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai kita ni menjadi orang yang ditakdirkan untuk give up dan tidak mencapai apa-apa kejayaan pun dalam hidup ni, hanya biasa-biasa saja. Kita jangan jadi orang yang terpilih untuk menjadi biasa-biasa. Siapa nak jadi insan terpilih menjadi biasa-biasa je hidup dia? Siapa nak? Ke nak jadi insan terpilih yang hidup dia luar biasa amazing? Ada story yang sangat amazing. Story yang kita boleh cerita dekat satu dunia. Kak Wani pun dah naik pentas dunia dah cerita pasal story Kak Wani.
Okey, disebabkan satu je. Kak Wani tidak melayan alasan. Kak Wani nak story. I want to create my heroic story. Macam tu lah perasaan dia masa tu. Aku nak jadi macam from zero to hero. Ingat ni, from zero to hero tu, dia sangat powerful tau. Kalau korang betul-betul nak jadi hero, dekat Forever ni memang boleh jadi hero. Kita bukan orang hebat sangat. Itu sebab kita buat Forever. Sebab Forever senang. Tahu tak? Kalau Kak Wani kena pergi buat bisnes Amway ke Shirley ke apa, Kak Wani memang tak jadi apa. Confirm. Aku engineer ke apa, Kak Wani rasa tak jadi apa pun. Sebab dia tak senang. Kan? Dengan points-nya, dengan pairing-nya, dengan maintenance-nya. Betul tak? Dengan MOQ-nya. Aduh. Tidak. Forever lah. Tempat untuk orang yang tak hebat tapi dapat hidup luar biasa hebat. Faham tak? Kan? Jadi Kak Wani cerita kita walaupun mungkin kita rasa biasa-biasa tapi bila kita dapat result dekat Forever, kita combine cerita kita dengan result dekat Forever, dia jadi luar biasa. Macam ajaib sangat. Kan? Sampai ramai orang terinspirasi. Itulah. Kita kena jadi from zero to hero. Tak kisah korang ada pengalaman bisnes ke sebelum ni, pernah buat MLM ke, pernah buat bisnes apa pun, kosongkan gelas, masuk Forever, masuk BO International, belajar daripada zero. Jadi zero, turunkan ego, belajar, bersemangat. Jangan putus asa, jangan jadi insan terpilih putus asa. Sampai bila kau nak jadi insan terpilih putus asa? Kan? Sampai bila nak jadi insan terpilih yang tak kaya? Okey, jadi kita kena jadi insan terpilih yang gembira, berjaya, kaya, banyak bahagiakan orang, banyak inspirasi orang, banyak motivasi orang, jadi hero. Apa salahnya? Jadi insan terpilih, hero. Kan? Betul, dekat Forever memang lebih mudah kaya. Ya Allah, sangat-sangat senang. Okey? Belajar kena macam mana? Itulah Kak Ni kata tadi. Korang kena macam Kak Ni letak masa awal Kak Ni join Forever, awal 2016 tu, Kak Ni cakap aku nak tengok dalam 5 tahun dekat Forever aku jadi apa. Maknanya Kak Ni punya mindset, Kak Ni dah letak aku kena stay kat sini 5 tahun. Korang dah letak tak? Dah letak tak mindset nak duduk dekat Forever ni, nak tengok apa jadi berapa tahun? Ada tak? Atau aku nak cuba-cuba je lah 2 bulan. Aku nak cuba-cuba je lah 6 bulan. Aku nak tengok aku nak korek je dia orang punya ilmu ni. Lepas tu aku nak pergi buat bisnes lain. Ada. Kan? Jangan jadi macam tu, kan? Tak boleh, berdosa. Set 5 tahun. Yes, betul. Set 5 tahun untung 1 juta. Masa tu Kak Wani tak terfikir pun tau nak untung 1 juta tu sebenarnya. Tidak. Kak Wani fikir nak selamatkan anak aku nak selamatkan rumah mak bapak aku duduk. Itu Kak Wani punya matlamat tadi yang macam Sifu kata tadi kan. Management by objective. Jadi objektif memang sangat penting. Matlamat sangat penting dan timing. Yes, Sifu cakap tadi timing. Kak Wani letak 5 tahun sebab yelah kita baru lagi kan. Kita pun tak ada pengalaman bisnes kan. Kita letak 5 tahun. Belajarlah betul-betul sebab nak dapat kerja, Kak Wani kena belajar 5 tahun engineering. Faham tak? 5 tahun. Jadi korang yang mana yang pernah masuk U, mestilah faham benda ni kan. Nak pandai, nak berjaya, nak dapat result yang power, yang best, mestilah at least 5 tahun. Betul? Kepada siapa yang tak masuk U, korang kerja. Kan? Nak naik pangkat, nak naik gaji, kurang-kurang 5 tahun. Betul tak? Kalau korang setahun dah belah. Kan? Apa jadi? Jadi kuli je lah sampai bila-bila. Macam tu ke? Macam tu lah orang yang jadi kuli macam tu lah. Dia setahun belah. Okay? Astaghfirullahaladzim. Jangan jadi macam tu. Okay? So, give yourself 5 tahun. Kau cakap betul. 5 tahun duduk dekat BO International. Korang akan tengok setiap tahun korang akan ada pencapaian yang sangat-sangat meningkat dan sangat luar biasa. Setiap tahun tau. Tak percaya, pergi tanya orang yang dah lebih 5 tahun. Betul tak? Setiap tahun, diorang punya pencapaian meningkat. Tambah bagus. Okay?
Alright, thank you so much. Thank you Sifu. Okay, semoga semua orang Okay. berjaya bulan Jun ini. Amin. Okay, thank you. Wah. So bagus tak? Ya orang dapat belajar dengan MDM. MDM Rawani. Setiap kali masuk bila Rawani share mesti ada banyak inspirasi. Boleh bagi kepada anda semua, okay? So untung hari ini. Okay, so sekarang kita last. Kita bagi MDM Jackie. Yes. Okay, good morning, and good morning. Okay, thank you. Okay, so last sharing. Okay, thank you. So 3 bersyukuran adalah pertama bersyukur apa? Bersyukur okay hari ini okay sihat dan bahagia. Kedua bersyukur boleh istiqomah di Forever Living sudah 23 tahun. Yang ketiga adalah bersyukur boleh kena dengan Sifu Dato' Desmond okay dan Simo Datin Grace okay sebab Sifu dan Simo okay totally changed my life. Okay, so tadi actually few things I nak share. Good news nombor 1 ibu I baru pergi ambil ujian darah. Okay, dia baru keluar, dia ambil ujian darah umur 80 dia ambil ujian darah keluar okay memang okay satu saja. Dia punya kita panggil apa total kolesterol nak kurang dari 5.2, dia baru 5.5. Lepas tu itu LDL yang okay, kurang daripada 2.6, dia baru okay 3.1. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, umur ibu saya sudah 80 tahun. 80 tahun, okay, cuma ini 2 yang tinggi saja. Ini outside feel saja. Yang lain kencing, mani, darah tinggi, gout, okay, itu hati, itu hati masalah. Kita dengar okay, EGFR semua okay sangat-sangat cantik. So okay, that's why kenapa kita nak makan produk okay? That's why selalu Forever Living Founder Response selalu bagi tahu use the product, like the product, become the testimony and share the product. You tahu tak? I ambil ini hujan report lah. Sekarang sudah mula close banyak case. Okay, itu yang pertama okay, yang bersyukur. So kedua tadi yang Sifu Dato' Desmond yang bagi tahu lah. Management with objective. So ini okay, memanglah ini adalah di bisnes saya okay, memang I start dengan Forever Living, I memang ada ini okay, setiap hari adalah buat 2 cc. 1 bulan 60 cc. So itu daripada saya atau PNM saya. So I sudah tahu okay, every month okay, I akan capai 60 cc PNM. So okay, 1 tahun 720 cc. So itu adalah okay, kita Sifu yang bagi tahu okay, management yang objektif. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, you nak tahu okay, you nak tahu sebab saya okay pun ada yang leader okay downline dan ada yang saya okay pun pernah ada apa kenapa tak ada management objektif. Salah satu kita panggil apa, ada downline tak okay, atau kawan-kawan tak, bukan buat Forever Living senang okay, biasa okay, bukan senang, biasa okay, tak capai goal dia, ada tak? Okay, I nak you fikir balik kehidupan kita okay, banyak orang cakap I nak capai ini, capai ini, capai ini, capai ini, tapi tak capai. Okay, lepas tu downline cakap nak capai ini, capai ini, capai, lepas tu tak capai, ada tak? Okay, why? Sebab sudah biasa okay, jadi okay, loss of goal. Okay. Ini pun adalah salah satu penyakit. Sifu pernah bagi tahu. Ini pun salah satu penyakit. Sebab apa? Sudah biasa. Okay. Tak capai itu insentif, tak capai itu goal. Itu yang biasa. So kita nak tengok why. Kenapa? Okay. Kenapa? So pertama apa? Pertama yang tadi yang bagi tahu lah lost focus. Okay. Okay. Tonton dan mompak I nak bagi tahu. Okay. So I pun ada downline. Okay. Buat Forever Living dengan bagus. Tapi okay, dia tinggalkan Forever Living business. Dia pergi buat business lain. Okay. Dan okay, dia tinggal Forever Living business hampir okay, 2 tahun dia sudah tukar 5 buah syarikat MLM. Okay, dia sudah tukar 5 buah syarikat MLM. So dia sudah jadi apa? Kata MLM, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sana. Kenapa? So kita nak fikir okay, kalau downline you okay, you sudah bow. Kalau you sudah bow dia okay, sudah nak lompat, okay, you kalau tahu dia nak lompat. Sebab apa? Sebab I pernah tanya lah, itu I bagi tahu.
Tak apalah, kalau you tak nak buat forever living tu pun tak apa. You boleh share dengan saya tak? Kenapa you nak lompat pergi syarikat lain? Oh, itu syarikat lah. Okay. Oh, memang 001. Nombor 1. Nombor 2, okay, banyak downline ini senang. Okay, ini senang buat. Nombor 1. I nak tanya satu. Okay. So, banyak orang dia fikir di forever living dia sudah tak ada downline. I been forever living sudah tak ada downline. I been forever living downline sudah mati. Tapi I tanya dia satu benda. Okay, adakah anda masih ada pergi jumpa dengan prospek baru? You masih ada pergi buat prospecting? Masih ada pergi buat productivity tak? Elek tak ada. So kalau elek tak ada, macam mana ada sisi? Macam mana downline boleh hidup? Downline kita hidup sebab kita ada pergi buat productivity, kita ada pergi buat cari prospek. So downline kita ajak downline, ada activity. So itu downline jadi excited, betul tak? So I bagi tahu, kalau you tak ada, okay? So macam mana you biar downline hidup? So I tanya dia satu benda saja. I cakap, okay, kalau hari ni, okay, I nak pergi ke syurga. Tapi I tak nak ikut tekan rukun 5. I tak nak sembahyang, I tak nak puasa, I tak nak apa, I apa pun tak mau. Adakah I boleh pergi syurga? I tanya soalan dia. So dia pun sudah bengong kat sana. Yes. Ada, walaupun you pergi syarikat lain, you pun kena buat. Walaupun you tak buat, okay, you rasa ada tak? Sorry tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ini tak ada satu benda okay, kita tak buat, okay, dia boleh bagi kita no. So okay, ini adalah untuk yang okay, kalau downline bagi tahu, I biar downline semua sudah mati. I biar downline semua mati, okay, I nak pergi syarikat lain. Ya, banyak alasan yang pelik-pelik. Okay, so we must go out and go out. So yang kita bagi tahu apa? Yang okay, hari ini tadi MDM Rawani ada bagi tahu. Okay, so hari ini kalau anda ada sangat ada rasa ada tekanan, you adalah pressure, itu adalah bagus. Kenapa? Sebab I bersyukur Tuhan bagi I dengan isteri cabaran yang sangat-sangat besar. Kenapa? Sebab ini cabaran untuk kita moving, keep moving. So kalau kita tak ada dengan apa? Kalau kita tak ada dengan ini, so kita tak akan keep moving. So I nak sangat thank you dengan Forever Living. Thank you dengan Tuhan. So hari ni tengok tadi yang MDM Ramani ada bagi tahu apa? Ada bagi tahu anak dia ada kanser. So dia terpaksa pergi jumpa, dia terpaksa buat. So hari ni kalau you punya keluarga ada facing problem, cabaran. Kalau you punya anak ada cabaran, ada apa-apa, so apa you kena buat? You kena kita bagi tahu just move on and just move on. Why? Sebab you nak thank you dengan Tuhan, sebab you ada cabaran. So kalau you tak ada cabaran, you akan seperti Sifu cakap lah, you akan relax. Lepas tu cucu tanya, Atuk, you apa pencapaiannya? Pencapaian saya, I relax lah. So relax, lepas tu sudah jadi tua lah. Lepas tu sudah tua, sudah nak bye-bye lah. So our life, kita bagi apa? Kita adalah sangat-sangat wasted our life. So hari ini I nak share dengan itu, so memang I punya target adalah CBM, tahun ini I mesti CBM, untuk capai I punya CBM, so bulan 8 ini I mesti nak ambil I punya CBM, so nak, why? Sebab we can show as a teladan untuk tahun lain. Thank you very much and see you at the top. Thank you. So thank you Jackie punya sharing. Tiba-tiba ada orang yang tanya, Sifu, apa maksud yang Sifu cakap hanya apabila air surut baru anda dapati siapa yang berenang telanjang. Apa maksud dia? So you tengok macam apa Sifu cakap lah, you dalam satu bisnes ke, you dalam kehidupan kamu ke, dia mesti ada masa air pasang, ada masa air surut, betul tak? So macam contoh Forever pun sama. Bila Forever bermula, Rexmond bermula, so ramai yang masuk, buat duit, banyak buat duit.
So pada satu hari itu apa? Itu apa? Musim apa salji datang tau. Tiba-tiba datang itu arus salji, dia bunuh semua aloe vera. Dia bunuh semua aloe vera tau. Ladang Rexmond semua aloe vera dia mati tau. Mati. So masa itu baru kita tahu siapa yang betul-betul yakin dan setia dengan Forever. Yang tak yakin, tak setia, semua sudah hilanglah. Tinggalkan. Cakap apa? Oh, tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh buat ini bisnes. Tapi ada yang stay dekat Forever. Mereka percaya, mereka yakin. So Rexmond dia akan dapat, dia bersama Rexmond lah. Bersama Rexmond untuk menghadapi cabaran ini. So lepas tu Rexmond beli ladang baru di Dominican Republic. So mereka settle semula dan Forever boom. Lepas Forever boom, semua yang ikut Forever semua jadi ramai yang jadi jutawan. Ramai yang jadi jutawan. Siapa yang percaya, yang bersama Rexmond menghadapi cabaran. So banyak mereka berjaya dan jadi jutawan. So sama juga di Forever pun you tengok. Ada leader yang untung, banyak wang, ada yang untung juta juga, juta dekat Forever. So bila air surut, bila contohlah, dia mesti ada baik tak baik. Zaman Rexmond pun sudah ada, sama juga. Dia because itulah cara Tuhan uji kita tau. Dia uji kesetiaan kita. Dia uji keyakinan kita. So dia datang, ada leader yang, dia untung wang Forever, dia pergi buat benda lain. Dia ambil wang Forever, dia pergi buat benda lain. Tapi dia bukan bersama Forever lah. Tidak bersama Forever untuk menghadapi cabaran. So itu sebab you nampak lah. Itulah maksud Sifu kata. Ada yang pergi buat company lain pula. So itulah Sifu kata. Yang penting kita tengok. Bukan tengok apa tau. Bukan tengok dia masa air pasang. Semua untung wang, semua untung happy. Kita tak tahu. Tapi bila air surut, kita nampak siapa yang betul-betul bersama, siapa yang tak bersama, kita boleh nampak dengan jelas lah. Okay? Kita boleh nampak dengan jelas. Okay? So itu maksud dia. That's why Sifu kata apa? Uncertainty. Zaman uncertainty itu adalah zaman air surut. Zaman air surut. Tapi jangan lupa, bila air surut, dia mesti ada masa dia akan air pasang semula. Faham tak? Dia bukan surut selama-lamanya. Dia mesti macam Rexmond beli ladang baru, kita Forever air pasang semula. Dan biasa Sifu kata bila air pasang dia mesti 2 kali ganda lebih lama daripada air surut. So itu sebab kita mesti kena sentiasa yakin dan setia. Supaya kita tidak kesal nanti. Bila air pasang balik, kita cakap, patut I kena yakin, patut I kena setia, okay? You patut kena masuk tepan yaki, bukan patut nak yakin, patut nak setia. You patut nak masuk tepan yaki, baru you sedar, kita kena yakin dan setia, okay? So, thank you dan okay, tak apa. Because Sifu hari ini coaching lama sikit, Sifu bagi peluang juga bagi Aisyah tu untuk buat sharing, okay? Yes. Hai Sifu, thank you Sifu bagi peluang. Okay, so hari ni Aira nak share with kata bila Aira dah join Forever, mak pun sebelum ni dia pernah ada sakit vertigo, dah cuba macam-macam produk, and then bila dah join Forever, Aira suggest Forever kat mak, and alhamdulillah mak dah daripada sebelum ni semayang duduk, kita tengok ya Allah kesiannya mak aku. Lepas tu bagi produk Forever, and then mak dah call cakap sekarang solat dah boleh berdiri. So syukur sangat-sangat. And then hari semalam pun dapat testimoni daripada downline. Dia pun share 11 bulan tak solat duduk atas kerusi, and then semalam dia solat dah boleh berdiri. So hebatnya produk kita Forever kan. Okay, so kat sini Aira nak share juga karakter orang-orang yang berjaya. Okay, orang-orang yang berjaya kan. Okay, so yang pertama kita kat Forever ni kita dah ada sistem BOI yang orang kata dah the best. So kita kena speed. So kita kena speed.
sebab kita semua dah ada kan, Sifu, kita dah ada proven success daripada Sifu, MDM kan. Jadi kita kalau based on business lain pun dia mesti cakap fast action, fast result. So kita kena bertindak cepat untuk kita dapat result tu dengan cepat. So bila kita bertindak cepat, kita nampak result and then kita boleh nampak this is the one company yang memang kita nak, memang kita cari business ni kan. And then yang kedua, kita kena bagi more 100%. Kena 100% komitmen. So alang-alang kita dah dekat forever ni, kita kena buat sampai berjaya. So kita kena follow lah sifu-sifu kita kan. And then satu lagi, apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. So kita give more and more, so kita akan dapat lebih lagi. So that's all. Thank you Sifu. Okay, thank you. Wow. So closing yang awesome So Sifu ada nampak ada chat. Congratulations new supervisor So kita ucapkan tahniah kepada Aisyah telah mencapai supervisor level dan believe and aim higher. Of course, target aim higher dan Sifu percaya Aisyah akan sampai ke AM dan terusnya manager dan seterusnya semua insentif akan dapat satu hari nanti. Okay. So Sifu harap semua yang masuk pagi ini dapat inspirasi, dapat motivasi yang besar untuk terus berjuang. Kita tinggal lagi 1 minggu untuk bulan ini. So Sifu harap semua yang tengah kerja eager ke, tengah kerja ke CBM ke, pastikan anda semua mesti kena management by objective, mesti kena on target. So Sifu nak tengok ramai leader from BOI akan mencapai CBM pada tahun ini. Okay. So seterusnya kita akan tamat Tepan Yaki pagi ini dengan lagu slogan kita. So are you ready semua? Yes, no limit. Go, go, go. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Bye-bye semua.